Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membuat pembentangan berdasarkan tugasan 3 iaitu kajian perkembangan murid di bawah tajuk Perkembangan Murid Sekolah Rendah KRP 60704. Baiklah, tajuk kajian saya ialah faktor dan kesan masalah kesukaran murid dalam penguasaan kemahiran asas 2M, membaca dan menulis, suatu kajian kes. Seterusnya kita lihat kepada abstrak. Dari segi abstraknya pula, dalam kajian ini penyelidik ingin melihat permasalahan yang paling utama iaitu masalah kesukaran murid dalam penguasaan 2M, iaitu membaca dan menulis. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor dan kesan masalah kesukaran murid dalam penguasaan 2M dalam kalangan murid sekolah rendah. Kajian ini dilakukan ke atas 2 orang responden iaitu murid tahun 2 di salah sebuah sekolah di Ipoh Perak. Dalam kajian ini, penyelidik menamakan responden sebagai murid A dan murid B. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu kajian kes. Proses pengumpulan data adalah melalui temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen. Hasil kajian ini mendapati bahawa faktor sikap murid, bahan bantu mengajar, kurikulum, gaya pengajaran guru, rakan sebaya dan persekitaran mempengaruhi masalah murid. Manakala kesan yang berlaku akibat masalah kesukaran murid dalam penguasaan 2M didapati murid-murid berasa rendah diri, kurang keyakinan diri dan kurang motivasi. Diharapkan dengan maklumat yang diperolehi daripada hasil kajian ini, strategi untuk menangani yang sesuai dapat dikenal pasti pada kajian yang seterusnya untuk mengurangkan masalah kesukaran murid dalam penguasaan 2M. Baiklah, kita lihat daripada segi pengenalan kajian ini bahawa proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah memerlukan pengetahuan yang jelas mengenai pertumbuhan dan perkembangan murid, terutamanya murid-murid sekolah rendah. Selain daripada itu juga, pertumbuhan dan pengembangan murid sekolah rendah banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya persekitaran keluarga, persekitaran sekolah, kualiti pengajaran di sekolah, kesihatan, keperluan nutrisi, sosial, motivasi, emosi, kemahiran bahasa serta kognitif murid. Jadi dalam kajian ini, penyelidik akan meneroka masalah murid yang mengalami kesukaran dalam kemahiran asas 2M iaitu membaca dan menulis. Seterusnya kita lihat daripada beberapa kajian literatur, di antaranya yang diperkatakan oleh Zulkifli, berpendapat bahawa kajian yang dikatakan oleh kajian yang telah dinyatakan oleh Zulkifli berpendapat bahawa membaca merupakan proses yang saling bertimbal balik di antara tulisan huruf dan menterjemahkan penulisan serta memahami perkataan yang telah diterjemahkan tadi. Selain daripada itu, kajian literatur yang sempat saya selidiki ialah bahawa masalah kemahiran tulisan mekanis merupakan satu daripada ciri-ciri yang terdapat pada murid yang bermasalah pembelajaran. Kajian ini telah dilakukan oleh Abdullah bin Yusuf 2006. Selain itu, terdapat juga kajian telah dijalankan oleh Adi Jabhar yang telah membuat kajian ke atas kanak-kanak ADHD yang mengalami disleksia yang mempunyai masalah mengeja dan menulis. Kajian ini mendapati kanak-kanak ADHD disleksia mempunyai masalah dalam kesalahan ejaan, di samping penambahan, penggantian dan penyelapan perkataan atau huruf. Baik, dari segi penyataan masalah, di sini saya telah gariskan beberapa isu ataupun masalah yang timbul dalam kajian ini, di mana yang pertama, murid A mengalami masalah lemah untuk membunyikan dan menulis perkataan yang mempunyai suku kata tertutup, vokal berganding, diftong, diagraf, imbuhan, membina dan membaca ayat mudah. Selain daripada itu, kalau kita lihat dari segi murid B pula, masih tidak mengenal beberapa huruf walaupun murid ini telah tahun 2 dan mempunyai daya ingatan yang sangat lemah. Murid ini juga masih lemah untuk membunyikan dan menulis perkataan yang mempunyai suku kata terbuka.
Oleh itu diharapkan kajian ini dapat mengenal pasti faktor dan kesan masalah kesukaran murid dalam penguasaan kemahiran 2M iaitu membaca dan menulis terhadap 2 orang murid pemilihan di sekolah rendah. Baiklah, tujuan kajian ini ialah mengkaji faktor dan kesan masalah kesukaran murid dalam penguasaan 2M iaitu membaca dan menulis di sekolah rendah. Objektif kajian pula, pertama, menera faktor atau punca masalah kesukaran murid dalam penguasaan 2M berdasarkan teori dan pemerhatian yang telah dilakukan. Yang kedua, meneroka kesan ke atas masalah kesukaran murid dalam penguasaan 2M. Dari segi persoalan kajian pula, sejauh manakah faktor atau punca masalah kesukaran murid dalam penguasaan 2M berdasarkan teori dan pemerhatian telah dilakukan? Yang kedua, sejauh manakah kesan ke atas masalah kesukaran murid dalam penguasaan 2M? Dari segi metodologi kajian, penyelidikan yang akan dijalankan ialah kualitatif, manakala kaedah kajiannya ialah kajian kes. Dari segi pengumpulan data pula terdapat 3 cara yang akan dilakukan oleh saya yang saya lakukan iaitu temubual, analisis dokumen dan juga pemerhatian. Dari segi populasi dan sampelnya pula, populasinya adalah murid-murid tahun 2 manakala sampelnya ialah murid pemulihan. Analisis data pula dia akan dilakukan secara lisan dan bertulis memandangkan kaedah kajian ini ialah kajian kualitatif. Okey, dari segi temubual saya menggunakan temubual berstruktur di mana dalam temubual berstruktur ini transkrip temubual dengan murid, guru dan ibu bapa akan disediakan, dan juga dari segi analisis dokumen penyelidik akan memerhati profil murid, rekod pencapaian murid, buku tulis, latihan murid, senarai kehadiran murid ke sekolah dan juga rekod guru pemulihan. Yang ketiga, dari segi pemerhatian pula, penyelidik telah membuat kajian terhadap sikap dan tingkah laku murid semasa belajar di bilik darjah ataupun kelas. Seterusnya kita lihat kepada contoh transkrip temubual dengan murid. Antara contoh transkrip temubual dengan murid yang dilakukan oleh penyelidik ialah yang pertama, kamu suka hadir ke sekolah? Yang kedua, siapakah yang menghantar kamu ke sekolah? Yang ketiga, kamu suka subjek apa? Yang keempat, siapakah nama guru yang kamu suka? Jadi soalan-soalan ini berdasarkan daripada saya gariskan di sini. Soalan ini menanyakan kepada minat murid, ya, dari segi kesediaan belajar dia bagaimana, dari segi latar belakang keluarganya. Jadi dapat dilihat melalui transkrip temubual ini. Manakala saya juga telah menyediakan contoh transkrip temubual dengan guru, di mana saya telah menemubual guru subjek, guru kelasnya dan juga guru pemulihan. Antara soalan yang ditanya ialah, adakah murid mengalami masalah membaca dan menulis? Adakah mereka hadir ke sekolah? Dan juga adakah mereka memberikan tumpuan semasa belajar di dalam kelas? Jadi berdasarkan daripada transkrip temubual ini, jawapan yang akan diberikan oleh guru subjek, guru kelas dan juga guru pemulihan lebih bersifatkan kepada secara lisan lah. Secara lisan, dan sekiranya mereka memerlukan penambahan, jadi perlu dinyatakan dengan ayat sendiri, ya. Jadi lebih kepada ya ataupun tidak. Dan seterusnya, dari segi transkrip temubual dengan ibu bapa, saya juga telah menggunakan beberapa soalan seperti adakah anak tuan atau puan mengalami masalah membaca dan menulis? Yang kedua, adakah mereka mempunyai masalah hadir untuk ke sekolah? Adakah mereka memberikan kerjasama dalam membuat latihan sekolah di rumah? Adakah mereka selalu membaca buku atau menulis latihan di rumah? Jadi soalan-soalan ini akan ditanya berdasarkan daripada latar belakang keluarga itu sendiri, dari segi kesediaan belajar murid-murid itu sendiri di rumah bagaimana, dan juga dapat dilihat dari segi motivasi murid itu sendiri bersama dengan ahli keluarga. Baik, seterusnya kalau kita lihat dari segi dapatan dan perbincangan daripada kajian ini ialah di mana saya telah menggariskan beberapa perkara, ya. Yang pertama ialah mengenai
Perkara yang pertama ialah mengenai faktor ya. Faktor murid-murid itu mengalami masalah kesukaran dalam penguasaan 2M, di mana saya telah menggariskan beberapa tema, di antaranya ialah minat murid itu sendiri, tingkah laku pasifnya, pelibatan muridnya bagaimana, latar belakang keluarga dan juga masalah disiplin. Selain itu, dapatan kajian ini juga telah mendapati bahawa berdasarkan daripada analisis pentaksiran bilik darjah iaitu PBD yang menunjukkan tingkat prestasi akademik murid A dan juga murid B. Selain daripada itu, daripada dapatan kajian juga saya telah membuat analisis bahawa murid-murid ini telah dibahagikan, dikategorikan dalam beberapa ciri yang tertentu dan mereka adalah ciri-ciri ini telah sama dengan ciri-ciri murid pemulihan khas. Baik, di sini berdasarkan daripada dapat ini saya telah menyediakan 3 jadual supaya para pembaca lebih senang, lebih mudah untuk melihat dapatan kajian daripada permasalahan ini. Okey, jadual 1 menunjukkan kepada faktor dan kesan ya terhadap kesukaran murid dalam menguasai 2M iaitu membaca dan juga menulis. Di sini saya telah gariskan beberapa tema iaitu minat murid itu sendiri, tingkah laku pasif, penlibatan murid, latar belakang keluarga dan juga masalah disiplin. Baik, pada setiap satu tema ni ada beberapa aspek yang tertentu dan juga saya telah letakkan beberapa rubrik ataupun kod untuk menunjukkan dapatan daripada hasil daripada aspek aspek yang ditanya berdasarkan daripada pengkumpulan data. Seterusnya, jadual 2 menunjukkan analisis pentaksiran bilik darjah bagi murid A dan murid B. Dapatan data ini dapati daripada rekod pencapaian murid iaitu PBD yang saya perolehi daripada guru subjek mata pelajaran bahasa Melayu, di mana guru subjek ini telah pun menyenaraikan masalah murid sebab dan masalah murid dan juga intervensi bagaimana strategi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid A dan juga murid B. Seterusnya daripada dapatan kajian juga saya telah membuat satu jadual iaitu mengenai jadual 3 iaitu menunjuk iaitu ciri-ciri murid A dan murid B, di mana ciri-ciri murid A dan murid B ini berkait rapat dengan ciri-ciri murid pemulihan khas, memandangkan kedua-dua murid ini juga adalah murid pemulihan khas. Jadi antara ciri-ciri yang dinyatakan ini sedikit sebanyak menyumbang kepada faktor dan kesan kepada masalah kesukaran murid dalam penguasaan 2M. Sebagai contohnya murid A dari segi murid A ini dia mempunyai perasaan yang rendah diri dan risau. Contohnya di dalam kelas tu murid A ini tidak bergaul mesra dengan rakan-rakan yang lain. Dia menyebabkan rakan-rakan yang lain pun tak nak bercakap dengannya. Walaupun guru telah berpesan kepada murid-murid lain supaya sentiasa bertanya khabar, sentiasa bercakap-cakap dengan rakan-rakan, tapi murid A ini masih lagi menunjukkan perasaan yang rendah diri dan juga bersikap pasif terhadap rakan-rakan di dalam kelas. Selain daripada itu juga murid A ini juga kurang keyakinan diri, dan juga lemah dalam memahami sesuatu. Sebagai contoh, kalau dia tak faham pun dia tak tahu apa yang dia nak tanya. Jadi ternampak dari situ. Jadi guru memainkan peranan penting untuk menanyakan soalan kepada murid ini sama ada faham ke tak faham. Kadang-kadang murid ini pun tak jawab. Bila kita tanya faham ke, dia diam sahaja. Jadi itu yang berlaku pada murid A. Manakala murid B pula mempunyai ciri-ciri yang sama seperti murid pemulihan khas, namun begitu perbezaannya dapat dilihat apabila murid ini sangat pasif. Murid A pasif juga, tetapi kadang-kadang ada juga bercakap dengan rakan. Tapi murid B ni terlalu pasif, sangat pasif. Di mana dapat dilihat dari segi sifat malunya tu terlalu sangat. Boleh saya katakan sebagai 90% sifat pemalu tu ada dalam pada diri dia. Kemudian
Lagi satu, murid ini sentiasa bermuka masam. Jarang nampak senyum dalam kelas. Bila saya tanya kepada rakan sekelas, bila saya tanya kepada guru-guru, murid ni kurang ceria. Mukanya tak ada nampak senyum, ya. Kecuali kalau murid ini mendapat hadiah. Okey. Baiklah, seterusnya dari segi rumusan boleh saya simpulkan di sini bahawa guru perlulah memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah kesukaran penguasaan 2M dalam kelas. Di mana guru perlu menggunakan pengetahuan, kemahiran yang sedia ada dibantu oleh sokongan pentadbir agar proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah berjalan dengan sempurna. Di mana guru ini juga perlu berusaha untuk mengatasi masalah kesukaran murid ini dalam aspek membaca dan menulis agar murid ini dapat bersedia untuk menghadapi cabaran yang seterusnya di alam pendidikan. Selain daripada itu juga, peranan guru juga penting untuk menyediakan murid yang berkualiti dan juga berdaya saing. Kita tidak mahu murid A dan murid B ini, kedua-dua murid ini ketinggalan dari segi ilmu pengetahuan, ketinggalan dari segi kemahiran-kemahiran yang perlu murid belajar di sekolah itu sendiri. Jadi diharapkan implikasi kajian ini kepada kajian lanjutan adalah diharapkan kajian ini merupakan antara usaha awal dalam mengesan faktor yang mempengaruhi masalah kesukaran murid dalam penguasaan 2M. Ini adalah rujukan saya berdasarkan daripada kajian ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.